Jadi pada minggu ini saya akan kongsikan sedikit tentang menyemak kepahaman, menyemak kepahaman, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai check for understanding. Okay? Sebab nanti kalau bila cikgu wanita dan juga cikgu Darna Lecumi, dia nak bincang mungkin dalam perkongsian nanti, kalau berdasarkan sinopsis yang saya baca, dari isu tentang anak-anak, dia gunakan istilah galus, gagal dan lulus. Cikgu betul ke? Gagal dan lulus, galus tu. Betul doktor. Galus, Okey. gagal campur lulus. Saya agak-agak lokok galus tu kan, sebab tak ada istilah bahasa dalam galus, tapi saya fikir mungkin ada kaitan dengan gagal dan lulus. Sebenarnya dalam pembelajaran ini tidak ada yang gagal, kan? Ya. Kalau kita tengok pembelajaran berlaku, bila pembelajaran bermakna itu berlaku, sebenarnya kualiti kemanusiaan itu akan dapat kita mantapkan. Sebab ada isu tentang bagaimana anak-anak terlupa, kan, tak faham dan sebagainya. Mungkin apa yang telah saya kongsikan sebelum ini sebenarnya berkaitan berpenerusan kepada apa yang saya akan kongsi pada hari ini. Cuma pada hari ini saya nak fokus kepada apa ni, CFU ni, check for understanding ataupun menyemak kepahaman. Okay? Pada perkongsian yang awal, saya telah terangkan tentang kepentingan learning progression, perkembangan pembelajaran. Ya, di mana dalam perkembangan pembelajaran ini, pembelajaran itu akan berlaku dalam 3 peringkat. Okay? 3 peringkat. Satu peringkat pemerolehan, acquire. Peringkat yang kedua ialah membina makna, meaning making. Dan yang ketiga ialah pemindahan, transfer. Okay? Jadi kalau kita tengok daripada tahu kepada faham. Jadi satu peringkat yang sangat kritikal yang akan menentukan sama ada pembelajaran berkualiti berlaku ataupun tidak. Ini untuk kita melihat kualiti pembelajaran. Ya? Sebab kalau anak-anak tidak dapat sampai ke peringkat faham, maka dia akan lupa. Mudah lupa tentang apa yang telah dia pelajari. Sebab faham ini anak-anak dapat mengaitkan apa yang dia telah pelajari, yang baru dia pelajari, dengan apa yang dia dah tahu. Dengan apa yang dia dah tahu. Bila berlaku connection ini, bila boleh dikaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang dia telah tahu, maka di situlah pembelajaran tersebut berlaku. Apabila berlaku pemindahan daripada, sebab pengetahuan yang baru itu berada dalam ingatan bekerja ataupun ingatan jangka pendek. Sementara apa yang dia dah tahu itu berada di dalam ingatan jangka panjang. Jadi kepahaman ini bermaksud apa yang ada dalam ingatan jangka pendek itu atau ingatan bekerja itu dapat dikaitkan dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Itu sebab itu ada connection di situ. Bila connection ni telah wujud, maka itulah yang kita namakan sebagai kepahaman. Jadi pada hari ini, bagaimana kita nak menyemak sama ada wujud atau tidak kepahaman anak-anak dalam apa yang kita ajar. Kita tak mahu dia hanya setakat tahu saja, tapi kita nak bawa dia kepada peringkat dia dapat memahami. Jadi itu
asas je lah perbincangan pada petang ini, bagaimana kita nak menyemak sama ada anak-anak mempunyai kepahaman ataupun tidak tentang apa yang sedang dipelajari. Okay? Itu penting sebab penyemakan ni dia berlaku secara semasa. Ya, bukan disemak di hujung, dia berlaku semasa proses instructional itu berlaku, proses instructional ataupun pengajaran pembelajaran itu berlaku. Dia bukan berlaku di sebelum ataupun selepas, dia berlaku semasa proses pembelajaran berlaku. Jadi itu yang saya nak jadi sebagai kita punya asas lah untuk perbincangan. Baik, saya kongsikan satu bahan tulisan oleh Profesor Barack Rosenshine, seorang sarjana pendidikan yang telah mengemukakan satu idea, bukan satu, banyak idea lah, berkaitan dengan principle of instruction. Dulu saya pernah kongsikan daripada Richard Elmore, Profesor Richard Elmore, tentang the core of instructional core. Ini instructional principles oleh Barack Rosenshine. Sebab jadi saya dah sharekan apa tu, dia punya link pautan dan juga kod QR. Jadi kalau boleh diapakan, kalau boleh diambil dia punya apa tu QR code tu, nanti boleh dimuat turun artikel ini, artikel ni boleh diperolehi melalui pautan yang telah saya kongsikan dalam skrin itu. Dia sangat menarik, artikel ini, jurnal ini, di mana dia berdasarkan kepada kajian. It's a research-based strategies. Strategi instructional berasaskan kepada kajian yang menurut Rosenshine, dia perlu diketahui oleh semua guru. Dia kata all teacher should know. Dalam satu kata-kata untuk menunjukkan peranan checking for understanding ini, beliau kata checking for student understanding at each point. Dia ada poin-poin yang saya tunjukkan tadi tu ialah poin-poin itu kan, peringkat, progression. Sebab pembelajaran ni ada dia punya perkembangan, dia ada progression. Jadi ada poin-poin yang kita boleh gunakan sebagai titik semak ataupun entry point ataupun checkpoint. Dia kata each point can help student learn the materials with fewer errors. Kalau tidak kita semak kepahaman itu, takut nanti dia tak memahami, ataupun kalau dia faham pun dia salah faham apa yang patut mereka pelajari. Ini di antara fungsi penting menyemak kepahaman ini. Menyemak kepahaman murid semasa proses pembelajaran berlaku. Jadi saya harap nanti cikgu-cikgu semua boleh mak turun dan boleh baca lebih lanjut lah. Saya hanya petik beberapa perkara yang penting yang terkandung dalam artikel ini. Okey. Jadi kalau mengikut prinsip instructional yang dikemukakan oleh Rosenshine ini, dia menyatakan bahawa pengajaran berkesan melibatkan kita banyak bertanya soalan, questioning, dan juga kita menyemak respon yang diberikan oleh murid ataupun pelajar. Jadi daripada soalan itu kita boleh tengok sama ada anak-anak itu faham ataupun tidak. Jadi kemahiran untuk kita mengemukakan soalan-soalan yang berkenaan sangat penting. Jadi kalau
kita amalkan apa ni kemahiran ataupun membanyakkan soalan, penyoalan, dia boleh membantu kita untuk menyemak kepahaman. Sebab akhirnya nanti kita nak tahu sama ada apa yang sedang dipelajari, maklumat baru yang sedang dipelajari dapat dihubungkan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Jadi apa yang saya sebut tadi itu, yang saya terangkan di awal tadi, menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan apa yang mereka sudah tahu. Ataupun dalam bahasa yang biasa digunakan ialah pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada ni disimpan di dalam dalam ingatan jangka panjang. Pengetahuan baru tu berada dalam ingatan bekerja. Jadi itu satu prinsip yang penting. Yang kedua ialah kajian yang dijalankan oleh Profesor Rosenshine ini mencadangkan bahawa guru harus bertanya soalan semasa. Ini saya sebut di awal-awal tadi. Dia mesti berlaku semasa pembelajaran berlaku. Okey? Kenapa? Kita hendak supaya apa yang perlu dipelajari oleh anak-anak itu dapat difikirkan, dapat dikaitkan dengan apa yang dia dah tahu. Nanti dalam salah satu aktiviti yang penting untuk pembelajaran bermakna ni kita namakan sebagai aktiviti merungkai kurikulum. Ini saya akan terangkan nantilah. Dalam kita merungkai itu salah satu elemen yang penting yang perlu kita fikirkan ialah soalan-soalan penting, the essential question. Kenapa kita kemukakan soalan-soalan penting? Sebab kita nak anak-anak sampai ke peringkat dia dapat melihat hubungan apa yang dia tahu dengan apa yang dia sedang belajar. Itu fungsi essential questions ataupun soalan penting. Sebab itu ketika merungkai standard ataupun merungkai kurikulum, kita akan membantu guru-guru untuk menyediakan soalan-soalan penting. Sebab soalan-soalan penting inilah nanti yang dapat membantu anak-anak mengaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang mereka sudah tahu. Okey. Dan satu lagi, jangan tinggalkan jawapan anak-anak tu, jawapan murid kita itu begitu sahaja, tapi kita mesti kongsikan. Kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Dia boleh banyak cara lah kan. Dia sama ada dia dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan merespon, ataupun dalam bentuk dia bersetuju je ataupun tidak. Ini bergantung kepada kesesuaian mata pelajaran ataupun kandungan yang sedang kita kongsikan dengan anak-anak. Ini dua poin yang penting, banyak lagi sebenarnya, tapi hari ini saya nak fokus pada dua perkara ni lah, sebagai asas untuk kita memahami apakah prinsip instructional yang dikemukakan oleh Profesor Rosenshine ini. Dia tak lagi daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ini adalah merupakan kaedah ataupun strategi yang boleh cikgu-cikgu aplikasikan, boleh diamalkan terus dalam proses instructional. Proses instructional iaitu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi satu lagi kajian yang telah dibuat oleh Profesor Rosenshine ini ialah CFU itu ialah check for understanding. Saya nak jematkan rohang. Di situ saya gunakan singkatan check for understanding, menyemak kepahaman. Dia boleh menjamin kadar kejayaan anak-anak. Kejayaan yang kita masuk kat sini ialah memahami kepahaman itu
dapat membina makna daripada tahu kepada faham. Yang saya dah tunjukkan di awal tadi. Jadi ini penting. Ini penting kerana nanti dia akan dapat membantu anak-anak menguasai apa yang mereka tahu dan faham. Ini kita akan pergi ke peringkat, dia tak berhenti setakat faham saja. Tapi faham tu asas yang penting. Nanti akan pergi kepada peringkat pemindahan, di mana anak-anak akan menggunakan, mengaplikasi apa yang dia tahu dan faham dengan dalam apa ni, untuk menyelesaikan masalah mungkin, ya, untuk mengaitkan apa yang sedang dia pelajari itu dengan apa yang berlaku dalam kehidupan. Jadi dengan cara begitu barulah perkara itu anak-anak tak lupa. Sebab dia ada kepahaman. Kepahaman ni dia dah simpan dah dalam ingatan yang kepanjang. Yang dia lupa tu sebab dia hanya tahu saja. Tahu pada masa tu lah. Tapi besok dia dah hilang. Dia dah hilang. Dia tak simpan dalam ingatan yang kepanjang. Jadi kita kena melihat apa ni, kepahaman itu berlaku dulu. Barulah kalau tidak berlaku, kita perlu mengambil tindakan yang sesuai. Nanti saya terangkan di slide yang akan datang. Jadi kalau kita sasarkan, kita meletakkan sasaran yang tinggi, sasarkan kita kata lebih daripada 80%, boleh dicapai oleh anak-anak kalau apa yang mereka pelajari itu dipahami. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah kepada apa yang dia akan belajar seterusnya nanti. Itu yang kajian yang dibuat oleh Profesor Rosenshein ini. Yang kedua, menurut beliau, ini untuk guru-guru yang kurang berkesan. Dia tak banyak menanya soalan. Dia hanya menyampaikan sajalah kan. Dia tak banyak menyoal. Bila kurang soalan, kita tak dapat nak menyemak. Dan cara menyemak tu pula, kita tak boleh menyemak. Kadang-kadang nanti saya akan sharekan satu lagi approach, strategi dia panggil cold calling. Panggilan sejuk. Kan? Cold calling. Kita nak supaya semua orang berfikir. Kalau kita sebut nama dulu, baru kita tanya soalan, itu hanya orang itu yang kita panggil itu saja yang akan memberi jawapan. Yang berfikir. Yang lain tu mungkin berfikir, tapi mungkin juga tak berfikir. Tapi kalau kita, kaedah pendekatan yang kita gunakan itu, soalan-soalan tu kita apakan dulu, kita ajukan soalan dulu, kemudian baru kita kena panggil. Itu dia panggil cold calling. Cold ni sejuk, calling tu panggilan. Jadi kalau kita nak menjadi guru yang berkesan, kita mesti banyak menyoal. Maksudnya 9 soalan tu bukan dalam satu pelajaran, ya. Ini dalam, dia kata di situ ialah keseluruhan pelajaran. Katakan satu topik tu kita ajar selama 2 minggu, 3 minggu. Jadi kalau seminggu kita boleh tanya 4 ke 5 soalan, kalau 5 minggu, 3 minggu lebih lah soalan yang kita kemukakan. Ini soalan-soalan penting, ya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, soalan-soalan penting ni adalah soalan-soalan yang membantu dia, anak-anak itu, untuk mengaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia telah tahu. Jadi satu lagi yang diberikan penekanan oleh Rosenshein ini ialah supaya kita dapat mengurangkan ralat. Kalau tidak, nanti banyaklah salah faham ataupun misunderstanding, misinterpretation akan berlaku. Itu yang kedua, kajian yang kedua. Dan yang seterusnya, menurut Profesor Rosenshein ini, dia kata guru yang paling berkesan, dia gunakan istilah the most effective teacher. Dia kata
menghabiskan hampir lebih separuh daripada waktu pelajaran tu. Kalau satu waktu tu 40 minit, dia kata 23 minit daripada 40 minit itu digunakan untuk menerang, menyoal dan memberi contoh ataupun modeling. Sebab apa? Sebab ini adalah peringkat yang kritikal untuk membina makna. Ingat ya, kita punya perkembangan pembelajaran itu tak berhenti hanya setakat faham. Kalau sebab tu dalam CDL kita menggunakan reka bentuk berpusatkan pembelajaran. Sama ada dia berpusatkan guru ataupun berpusatkan murid, dua-dua terpenting. Kita tak kata mesti berpusatkan murid sahaja. Tidak. Kalau guru menyoal dan memberi contoh, menerangkan, itu adalah berpusatkan guru. Itu peringkat awal. Itu penting. Tapi lepasnya nanti bila dia dah ada kepahaman, itu baru kita lepaskan. Kita akan beralih kepada aktiviti, task ataupun tugasan yang berpusatkan murid. Itu dia ada punya gradual release of responsibility. The learning responsibility itu kita pindahkan secara berperingkat, beransur-ansur. Okay. Itu 3 kajian yang saya petik daripada artikel yang dikongsikan, yang ditulis oleh Profesor Roshan Sain. Jadi sebagai rumusan untuk sesi ini, pada minggu depan insya-Allah saya akan kongsikan dia punya kaedah menyoalan tu macam mana secara lebih detail. Ada beberapa perkara, yang 5 perkara tu saya akan kongsikan pada perkongsian insya-Allah minggu depan. Jadi minggu ni setakat itulah ya. Tapi ini adalah merupakan rumusan ya. Pertama, semakan kepahaman itu adalah merupakan satu aspek asas untuk instructional yang berkesan. Bila saya sebut instructional, dalamnya itu ada pengajaran dan ada juga pembelajaran. Okay? Sebab tu dalam artikel tu Profesor Rosenshine menggunakan istilah the instructional principles of instruction. Yang kedua, cikgu secara istiqamah ataupun secara konsisten perlu mencari dan mengenal pasti apa yang murid tahu. Iaitu apa yang murid tahu tentang itu pengetahuan. Sama ada dia menguasai pengetahuan itu ataupun tidak. Dia tahu tak? Sebab kita nak dia pindahkan nanti apa yang dia tahu itu kepada faham. Sebab dalam DSKP, dalam standard pembelajaran tu ada 2 je perkara. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, kemahiran. Okey. Pengetahuan apa yang murid perlu tahu. Kemahiran ialah apa yang murid dapat buat ataupun dapat lakukan. Yang ketiga, bila kita menyemak kepahaman itu, okey, dia adalah satu cara untuk guru dapat membuat penyesuaian. Kita boleh buat adjustment jajaran terhadap kaedah yang kita guna ataupun aktiviti yang kita sediakan, yang kita reka bentukkan untuk pengalaman pembelajaran anak-anak itu kita boleh ubah suai. Dan kemampuan ini penting. Okey. Sebab kalau kita teruskan juga aktiviti itu, jadi masa yang digunakan tu mungkin tidak begitu produktif. Sebab ada anak-anak yang mungkin atau ramai yang tak dapat menggunakan aktiviti yang kita sediakan itu untuk kepahaman mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, menilai kepahaman semasa. Ini current understanding yang semasa tu. Semasa kita sedang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu, membolehkan guru untuk membuat keputusan terhadap pengajaran. Adakah dia perlu mengajar semula ataupun reteaching? Ada setengah sarjana ada sebuah buku yang saya baca, dia gunakan istilah
Dia panggil instructional agility in instruction, agility of instructional agility, ketangkasan. Agility itu maksudnya tangkas, ketangkasan dalam instruction. Maksudnya kita boleh buat keputusan there and then, semasa proses pembelajaran itu berlaku. Jadi saya ingat itu, setakat itu yang saya nak nak kongsikan sedikit. InsyaAllah pada minggu depan, InsyaAllah kita akan dapat lagi melihat dengan lebih detail teknik-teknik ataupun strategi-strategi yang disarankan oleh Profesor Barak Roshan ini. Saya ambil masa sedikit lagi ya, Cikgu Mira, saya nak promote program bimbingan instruksional. Okey. Program bimbingan instruksional ni adalah satu program. Kejap nanti saya akan saya akan sharekan poster ni dalam chat. Jadi cikgu-cikgu boleh download dan boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain yang mungkin tidak berkesempatan pada petang ini. Program ni adalah satu program di mana kita akan melatih pembimbing instruksional coaches. Mungkin ada dalam kalangan cikgu-cikgu yang berminat untuk menjadi pembimbing instruksional. Dia tak kira cikgu baru ke, cikgu lama ke, tak ada masalah. Sebab kajian menunjukkan cikgu yang expert ini, expert teacher, dia tak bergantung sangat dengan pengalaman. Banyak kepada dia punya pengetahuan dan kemahiran dia, bukan pengalaman sangat. Ya, kadang-kadang pengalaman itu pun membantu, tapi yang lebih penting ialah kita punya pengetahuan dan kemahiran. Jadi dalam program ini, kalau cikgu-cikgu, kita dah mula sesi pengenalan pada minggu lepas, pada minggu lepas 31 Oktober yang lepas. Nanti ada rakaman, jadi cikgu boleh ikuti rakaman berkenaan untuk mengikuti perkongsian sesi pertama. InsyaAllah sesi yang kedua ni kita akan adakan 2 kali je sesi pengenalan. 2 kali saja. Bila saya buat tanda peace ni, dia keluar belon. Okay, itu AI. Jadi 2 kali pengenalan untuk memberikan gambaran kepada cikgu-cikgu tentang dia kata AI component is on. Okay. Jadi sekarang ni dalam Zoom ni sudah ada AI. Dia panggil AI companion, rakan AI. Sebab tu kalau kita nak guna nanti, kita boleh guna. Sebab saya dah aktifkan dalam saya punya app ni. Jadi kita akan mula program sebab dia melibatkan pentaulihan nanti. Dia ada pentaulihan daripada CDL, daripada CDL yang telah akan insya-Allah lah diiktiraf oleh kementerian. Dia akan ada pentaulihan dan ada aktiviti amali selain daripada teori. Maksudnya cikgu-cikgu kena pergi ke peserta, kena buat bimbingan lah ke sekolah. Nanti dalam tempoh-tempoh dan aktiviti-aktiviti tugasan-tugasan yang kita akan kongsikan nanti. Jadi pada minggu depan kita banyak fokus kepada kitaran bimbingan dan juga pentauliahan. Bagaimana pentauliahan itu dilakukan. Jadi kalau cikgu ikut nanti, mulai Januari depan kita akan mula program ini secara berterusan mulai Januari 2024. Jadi nanti boleh untuk mendaftar boleh klik pada pautan dan scan pada QR code itu. Mungkin ada peserta yang mendaftar untuk sesi yang pertama, tak perlu tak perlu daftar lagi lah. Dia hanya daftar sekali saja. Jadi bagi belum tak daftar pada sesi pertama, boleh daftar sesi kedua. Nanti kita akan kongsikan rakaman
perkongsian sesi yang pertama. Jadi bagi mereka yang mendaftar, kita akan kongsikan pautan Zoom, sesi perkongsian tersebut. Jangan lupa ya, sesi kita pada hari Selasa, insya-Allah 7 November, pada jam 3 hingga 4 petang, 4:30 macam ni lah. Macam sesi kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan kongsikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program bimbingan instruksional. Kita ada 2 jenis peserta nanti. Satu peserta yang pasif, satu lagi peserta yang aktif. Peserta yang aktif ni maksudnya peserta yang mengikuti pentauliahan. Peserta yang pasif ni dia datang dalam sesi-sesi tu dia setakat nak tahu saja. Dia nak tahu apakah bimbingan instruksional, apakah aktiviti-aktivitinya dan sebagainya. Tapi dia tak terlibat. Dia tak mahu terlibat dalam program pentauliahan. Itu pun kita raikan juga peserta yang sedemikian ya. Jadi saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih di atas perhatian cikgu-cikgu semua. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk meneruskan sesi perkongsian pada petang ini. Sila. Terima kasih, Doktor. Semua dengar suara saya? Dengar, Cikgu. Okay, thank you. Okay. Boleh dengar. Okay. Selamat petang, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak baik lagi cerdik, salam PDWin, #7K dan Up Negeri. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mustafa atas perkongsian sebentar tadi mengenai Check for Understanding. Dalam perkongsian Dr. Mustafa tadi, yang paling menarik perhatian saya ialah term yang Dr. Mustafa tadi sebut mengenai cold calling. Term tu sangat baru. Kami sentiasa menggunakannya tapi kami tak tahu apa nama dia. Cold calling. So terima kasih Dr. Mustafa dan saya amat berkobar-kobar untuk melihat your second sharing untuk minggu depan. Okay, so untuk hari ini kita akan teruskan majlis kita terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan pembentang kita pada hari ini. Okay, pembentang kita ialah Cikgu Vanita dari SJKT Bandar Spring Hill dan Cikgu Dana Lashmi daripada SJKT Bandar Spring Hill juga. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Dana ni kami pernah bekerja bersama-sama di SJKT Mugundan. Untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan. Lepas tu dia transferkan ke SJKT Bandar Spring Hill. Sekarang kekal abadi di SJKT Bandar Spring Hill. Okey. Hari ini tajuk mereka berdua, si gadis jelita 2 orang ni, tajuk mereka ialah promisi. Saya tak tahu apa benda yang mereka nak promise kepada saya hari ini. Ya. Okey, terlebih dahulu saya bacakan abstrak ya. Penguasaan pembelajaran dalam kalangan murid bergantung kepada kesediaan murid untuk menerimanya. Namun, kekangan seperti murid tidak aktif, mudah lupa dan tidak berfokus menjadi cabaran kepada guru di dalam bilik darjah. Betul-betul, memang. Justru, promisi dilaksanakan di sekolah khasnya kepada murid-murid galus. Okey, untuk pengetahuan semua, murid-murid galus ni murid yang boleh dicakap tak tetap. Ada kalanya mereka gagal, ada kalanya mereka lulus. So, keputusan mereka tak standard, tak tetap. Okey. Hasilnya, murid menunjukkan perubahan yang baik dari segi kecergasan, kelakuan, keyakinan dan daya ingatan murid. Cikgu Dana dengan Cikgu Wanita ni buat magic apa? Buat magic. Ada, nanti kejap lagi kami tunjuk magic tu. Okey. Saya pun tak sabar-sabar ni. Okey, so dengan itu saya rasa itu saja dari bahagian saya. The floor is all yours, Cikgu Dana dengan Cikgu Wanita. Saya tak sabar-sabar dan kalau ada soalan, saya akan bacakan. Tak perlu risau. Okay, the floor is all yours. Thank you. Okay.
Baik, terima kasih moderator kita pada hari ini, Cik Mira. Memang selalu beri pengenalan yang hebatlah pada pembentang. Okey, baik, dan selamat petang kepada semua yang hadir turut bersama dengan kami untuk perkongsian, dengar perkongsian kami pada hari ini. Dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak CDL yang sudi memberi peluang pada kami berdua pada hari ini untuk membuat sedikit perkongsian tentang amalan satu program yang kami jalankan di sekolah kami. Baik, sebelum ke kandungan perkongsian kami, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Dana Lashmi Subramaniam, berkhidmat sebagai seorang guru selama 13 tahun. Tapi di sekolah SJKT Bandar Spring Hill ni bekerja selama 9 tahun lah. Okay, saya di sini sebagai guru matematik, ketua panitia dan juga guru bahasa Melayu. Dan rakan saya pada hari ini, Cikgu Wanita Karapan. Beliau juga bekerja di sekolah ni selama 9 tahun dan juga mengajar bahasa Melayu dan bahasa matematik sebagai seorang guru pemulihan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mulakan perkongsian kami. Baik, kami berdua hari ini ingin memberi sedikit, bukan banyaklah, sedikit tentang program yang kami jalankan di sekolah kami yang bernama program Minda Sehat. Itu yang dijadikan promisi ni. Promis lah. Okey, nanti hujung perkongsian kami ni tahu apa promisnya ya. Okey, baik. Jadi promisi ni singkatan untuk program Minda Sehat. Baik, seperti yang kita semua sedia maklum, sekiranya pelajar tu memang memberi tumpuan dalam pembelajaran, pelajar akan dapat meningkatkan kecerdasan minda pelajar tu, okey, sehingga mereka mencapai kejayaan dan sedia untuk berada dalam masyarakat. Pastinya pada masa yang akan datanglah. Okey, jadi untuk itu kami di pihak sekolah, bermula dari sekolah lah, kita perlu sediakan murid kita untuk menghadapi cabaran di dunia di dunia luar. Okay, selepas mereka dah jadi dewasa. Jadi sebagai seorang guru, masa kita mengajar, mesti kita akan pastikan mereka mencapai apa yang kita nak sampaikan pada mereka. Tetapi, okay, semasa kita mengajar, mesti kita akan ada beberapa isu atau masalah yang kita akan kenal pasti pada diri murid kita sebelum kita memastikan mereka bersedia untuk menerima PDP kita pada hari tersebut. Jadi sebagai seorang guru, bukan saya seorang saja, guru-guru di sekolah kami ini memang mengenal pasti beberapa isu, antaranya murid tidak aktif, kurang memberi tumpuan semasa mengajar, okay, dan mereka mudah lupa. Okay, apa yang kita ajar hari ini, bila kita tanya pada hari keesokannya, mereka lupa dan tidak dapat bersebut balik apa yang kita mengajar, apa yang mereka faham, apa yang mereka belajar. Dan pada masa yang sama juga mereka tidak yakin, walaupun mereka tahu jawapan, mereka akan rasa macam rendah diri, mereka tidak ingin mencuba. Jadi isu-isu ni kami memang kenal pasti dalam PDP biasa, bukan dalam satu subjek, dalam semua mata pelajaran. Jadi apa yang kami cadangkan, merancang, kami perlu selesaikan dulu, mengatasi masalah-masalah ni, isu ni, supaya mereka sedia ke peringkat seterusnya. Baik. Kenapa kami wujudkan
program misi Minda Sehat ni, promisi ni adalah untuk meningkatkan tahap kecergasan murid. Okay, yang pertama sekali. Okay, sebab murid datang, duduk dalam kelas, mereka tak aktif, ambil bahagian dalam aktiviti yang kita rancang, kita jalankan. Jadi nak meningkatkan tahap kecergasan murid, pada masa yang sama mengatasi masalah pembelajaran dalam PDPC. Jadi bila mereka cergas tu dah sendiri, dah boleh atasi beberapa masalah pembelajaran dalam diri mereka dah. Dan juga meningkatkan keupayaan murid menguasai kemahiran asas 3M. Seperti yang kami sebut tadi, program ni memang kata berfokuskan pada murid galus ni. Jadi kemahiran asas 3M ni memang sangat diperlukan pada murid ni untuk pergi ke peringkat seterusnya untuk pembelajaran mereka, okay, untuk memahami apa yang mereka belajar. Dan yang seterusnya, matlamat kami membuat program ni juga untuk mempraktikkan gaya hidup yang sihat, untuk memberi kesedaran pada murid untuk mempunyai gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian mereka. Baik, sekarang saya serahkan pada rakan saya untuk memberi penerangan yang lebih lanjut tentang program Minda Sehat ni, promisi, dengan lebih lanjut. Ya. Selamat petang, saya Cikgu Wanita akan membentangkan slide seterusnya. Aktiviti yang dijalankan di sekolah kami adalah Super Brain Yoga, Tiger Crawling dan Crocodile Crawling. Okey, apa itu ya Super Brain Yoga? Ya, dalam bahasa Tamil kita dinamakan sebagai Topu Karana dan dalam bahasa Melayu dinamakan sebagai Ketuk Ketampi. Okey. Pergerakan Super Brain Yoga ini mampu menjadikan seseorang lebih cerdik kerana ia merangsang aktiviti neuron dan sel dalam otak. Ia memberi keseimbangan kepada kedua-dua bahagian otak. Tambahan pula mampu memberi tenaga dan merangsang otak, menambah baik kecerdasan, daya kreativiti seseorang dan juga fungsi otak. Okey. Pertama kali murid akan buat ketuk ketampi ini sebanyak 21 kali. Manakala tiger crawling sebanyak 10 kali dan crocodile crawling pula sebanyak 10 kali. Okey. Tiger crawling dan crocodile crawling pula ia merangkap. Okey. Ia sangat bagus untuk perkembangan otak dan kekuatan otot. Okey. Ia memainkan peranan penting di dalam perkembangan visual, emosi, keseimbangan dan pelbagai lagi. Ia akan membantu untuk murid berfokus, membina kemahiran visual, membantu membina motor halus, iaitu merangka ini melibatkan otot-otot kecil seperti otot di tangan dan kaki. Otot ini penting untuk memegang pensil, menulis dan melukis. Murid-murid yang mempunyai motor halus yang bagus akan lebih selesa menulis dan mampu memberi fokus kepada pembelajaran. Merangka juga membina keyakinan seperti emosi positif dan negatif diluahkan oleh murid ketika kemahiran ini berkembang. Okey, sasarannya kita diberikan kepada murid galus iaitu tahap 1 terdiri daripada tahun 1, 2 dan tahun 3. Okey. Program ini akan dimulakan pada 7 hingga 7.40 pagi setiap hari pada hari Isnin hingga Jumaat. Okey. Sasarannya pada tahun 2022 kami dah mulakan pada bulan April untuk murid 8 orang murid. Pada tahun ini pula sama seperti bulan April kami dimulakan dan dijalankan untuk 8 orang murid. So kami dapati memang mendapat peningkatan yang baik. So bulan lalu kami memulakan untuk murid tahun 1 sebanyak 6 orang murid. Okey.
Proses pelaksanaannya adalah murid yang sampai awal tu akan menyusun tilam di bawah dan mula buat senaman promisi ini. Murid pula membuat senaman tiger crawling sebanyak 10 kali dan crocodile crawling sebanyak 10 kali. Untuk pengiraan, murid akan gunakan biji asam jawa yang disediakan. Selepas senaman promisi murid akan berada dalam keadaan rileks atau rehat selama 3 minit di atas tilam untuk tenangkan badan dan minda. Ini adalah memang diperlukan oleh murid. Tambahan pula, murid yang terakhir pula akan menyusun tilam selepas senaman promisi dijalankan. Penilaian kami buat adalah dengan pemerhatian, temu bual, kehadiran murid dan maklum malas daripada ibu bapa dan guru subjek di sekolah kami. Pemerhatian kami dijalankan adalah yang menunjukkan dari segi pemerhatian sebelum program promisi dijalankan, murid tidak bersikap positif, kurang keyakinan, kurang berminat untuk belajar, tidak melibatkan diri dengan aktif dan tulisan pula tidak cantik. Selepas program promisi dijalankan, kami dapati murid bersikap positif, keyakinan murid meningkat, murid pula berminat untuk belajar dan melibatkan diri dengan aktif dan tulisan pula menjadi cantik dan kemas. Analisis temu bual pula menunjukkan murid menyatakan bahawa mereka berasa seronok dan cergas untuk hadir ke sekolah sebab senaman promisi ini memberikan keyakinan kepada murid. Tambahan pula mereka berasa yakin untuk bertanya soalan dan menjawab soalan semasa PDPC. Fokus murid dalam PDPC meningkat dan berminat untuk belajar sendiri. Tulisan murid menjadi cantik dan dapat tulis dengan kemas. Analisis kehadiran pula menunjukkan kami memerlukan program ini selama 120 hari. Ini data kehadiran murid tahun 2 menunjukkan 8 orang murid ini suka hadir ke sekolah selepas program promisi ini dijalankan. Okey. Mula-mula kami melihat perubahan dari segi penampilan diri murid. Yang gambar pertama ini adalah seorang murid tahun 2 yang penampilan dirinya tidak sikat rambut, pakaian yang tidak kemas untuk ke sekolah. Tetapi selepas program promisi ini, murid tersebut sikat rambut, berpakaian kemas dan boleh nampak keyakinan diri di atas murid tersebut. Perubahannya boleh dilihat melalui bacaan murid tersebut disebabkan sebelum murid tersebut ini tidak kenal huruf dan tidak dapat membunyikan suku kata dan perkataan dengan betul. Tetapi selepas program promisi ini dijalankan, murid ini dapat membaca ayat dengan betul. Marilah kita saksikan videonya. Ini biu buke yuku buke ini buku. Ini biu buke yuku buku. Saya sayang ini buku saya. Bapak Iba, Ipa, Bapa, Iber, Aili, beli, biu buku buku, Bapa beli buku, Iba, Ipa, Bapa, Iber, Aili, beli. Biu buku buku di kedai. Bapa beli buku di kedai. Saya
Isa waya saya biba siaca baca biu buku di rumah. Saya baca buku di rumah. Okey. Perubahan selepas tu kami melihat perubahannya di tulisan. Okey. Gambar pertama menunjukkan murid tahun 1 ni tidak menulis atas garisan dan tidak menulis hari dan tarikh. Manakala awal program promisi dimulakan 5 hari bulan September, tulisan murid ini pula seperti di atas. Gambar raja kedua. Manakala gambar raja ketiga pula pada hari 19 hari bulan September, selepas 13 hari sahaja, tulisan murid tersebut cantik dan kemas. Guru juga boleh dapat membaca perkataan yang ditulis oleh murid tersebut. Yang ini pula perubahan terhadap bacaan murid ini. Kami dapat lihat murid ni seorang yang hyperaktif dan tidak dapat pegang pensil dengan betul dan tulisannya pula tidak dapat dibaca oleh gurunya. Okey, mari kita saksikan video ini bagaimana murid ini membaca apa yang ditulis sebelum. Ini kawannya, ini tata tulisnya cikgu, ini siapanya, ini tak bolehnya ini. Sama-samanya ini tak bolehnya. Sini kanan ini kada. Ini tak boleh, ini tak bolehnya ini. Kalau kita perhatikan dia ikut bunyi saja. Ini akan cikgu ini dia sampai habis garisan yang last tu dia habiskan apa yang dia ini dengan ini. Selepas program promisi ini dijalankan, mari kita saksikan bagaimana dia membaca ayat. Ini rumah Sarah. Rumah Sarah, rumah papan depan rumah Sarah dan ada jalan di tepi rumah Sarah ada pokok besar, di bawah pokok pula ada reban ayam. Di sini anda boleh lihat murid ini tanpa mengeja perkataan boleh baca ayat. Okay, seterusnya maklum balas salah seorang daripada ibunya. Hai, salam sejahtera. Saya Mrs. Kanagis, ibu kepada Kirumeswaran. Saya didapati tahu masalah pembelajaran kepada anak saya. So, dia tidak dapat tulis tulisan yang cantik, tidak dapat menyebut suku kata, tidak faham maksud perkataan yang dia gunakan. Selepas join program ini, program Minda Sihat, Cikgu Wanita konsult saya dan memberi pelbagai aktiviti kepada anak saya juga. So, sekarang saya nampak perubahan kepada anak saya. Seperti dia mampu boleh bertulis dengan jelas dan cantik, dan dia juga boleh bertutur dengan jelas dan boleh membaca suku kata dengan betul. Terima kasih kepada Cikgu Wanita dan program Minda Sihat. Thank you. Yang seterusnya maklum balas daripada seorang guru di sekolah kami, Guru BN. Selamat sejahtera, nama saya Cikgu Raja Lakshmi, Guru Bahasa Melayu Sadhana. Saya ingin berkongsi serba sedikit tentang murid Sadhana. Pada awalnya, Sadhana mengalami masalah untuk mengenali dan menyebut huruf dan membantangkan suku kata. Apa yang dipelajari pada hari ini tidak dapat diimbas kembali pada keesokan harinya. Oleh yang demikian, saya meminta bantuan daripada Guru Pemulihan Puan Wanita untuk menyelesaikan masalah ini. Program
yang diwujudkan oleh Cikgu Wanita iaitu program Minda Sehat telah membantu saya untuk mengenali masalah Sadhana dan kini Sadhana boleh membaca ayat yang ringkas. Terima kasih Puan Wanita kerana mewujudkan program misi dan membantu guru bahasa Melayu untuk menyelesaikan masalah murid galus ini. Terima kasih. Ini adalah dapatan-dapatan yang kami dapat daripada program Minda Sehat ni. So kami merasa Wanita. berkongsi pengalaman ini kepada anda semua. Cikgu Wanita, Ya, ada soalan di ruangan chat ya. okey. Boleh saya tanya ataupun cikgu nak continue dulu? Cikgu? Promosi melibatkan ini 3 aktiviti ini saja ke cikgu? Ya, kami di sekolah kami menggunakan 3 aktiviti ini sahaja. Memang kesuntukan masa sebab kita dapat 7 hingga 7.40 pagi sahaja. So 3 aktiviti memang mencukupi untuk murid menyelesaikan masalah ini semua, menunjukkan perubahan. Saya akan sambung lagi ya. Okey. Baik. Dengan program ni, tadi kami tunjukkanlah berapa berkesannya program 3 ni. Walaupun kami gunakan 3 aktiviti ni saja, tapi memang kami dapat lihat perubahan dia pada setiap diri murid. Tapi perubahan dia terpulang pada keupayaan murid itulah menerima perubahan tu. Sebab ada murid yang akan ambil masa yang lama sikit untuk menunjukkan perubahan. Ada murid dalam beberapa minggu sahaja dia dapat tunjukkan kelakuan dia, dari segi kelakuan lah yang mula-mula sebagai seorang guru tu kami boleh rasa kelakuan dia akan berubah. Okey, sebelum saya ke kandungan seterusnya, saya di sini juga ingin berkongsi pengalaman saya sebagai salah seorang guru juga. Okey, saya sebagai guru BM, guru matematik pun dalam kelas saya, matematik saya lah. Okey, dalam tahun 4, tahun 3, tahun 4 tu, ada seorang murid, dia macam masa saya mengajar tu, dia akan mencelah bercakap. Maksudnya dia tak berapa peka dengan apa yang berlaku dalam kelas. Maksudnya masa saya mengajar dahlah nak dapatkan fokus orang tu memang murid tu memang susah sikit. So bila dah kumpulkan semua fokus tu, semua tengok saya, baru saya nak mulakan tu, dia akan mencelah. Jadi dia memang hebat sikit lah. Bukan dia seorang saja tak fokus, dia akan buat semua orang tak fokus. Tapi so isu tu memang menjadi satu gangguan pada, boleh kata stres lah untuk cikgu ni. Okey, untuk kami nak sampaikan PDP dalam kelas. Jadi lepas murid tu kami menjalankan program ini pada dia, perubahan apa yang saya dapat lihat saya sendiri, boleh pengalaman saya sendiri, dia macam dah peka sikit. Dia akan bercakap juga tapi bukan macam dulu. Dia tahu bila perlu tanya soalan. Okay, dia akan angkat tangan dulu baru tanya soalan, dan cara percakapan dia semua tu pun dah berubah, dan dia faham apa yang cikgu nak sampaikan. Itu yang penting, perubahan yang first mula lah yang saya dapat rasakan. Okey, baik, itu dari segi pengalaman saya lah. Dan juga ada seorang lagi murid, dia akan cakapan dia tu, dia masa dia cakap tu, respon tu dia akan gagap sikit. Bukan nak kata severe sangat tu tak adalah, tapi dia akan gagap sedikit masa nak bercakap. Tapi selepas pergi ke program ni, dan ada lagi lah teknik lagi yang digunakan, jadi dia dah sekarang memang sangat lancar, memang dah tak gagap lagi dah masa bercakap, baca semua. Okey, baik. Tadi rakan saya dah terangkan semua bagaimana program ni dijalankan, apa keberkesanan dia semua kan. Baik, bagaimana kami mulakan program ni? Okey, pada mulanya memang lepas kami dapat mengenal pasti isu dalam kelas, dalam kalangan murid. Okey, kami memang
bercadang lah, mesti kena ada satu intervensi dia kan. Jadi kami mulakan program ni, mula kami panggil dulu ibu bapa murid-murid ni dan buat satu perjumpaan secara keseluruhan dan memberi pendedahan apa kami sebenarnya nak lakukan dengan anak mereka tu supaya mereka pun tahu. Dan juga kami jumpa ibu bapa mereka, murid tu kalau ada kritikal sikit lah nak katakan secara murid ni yang buat bacaan tadi tu kan, okey, hyperaktif, jadi secara individu dan terangkan apa. Dan sebab kami buat perjumpaan ni, perubahan, bila ada perubahan ni, kami nak murid ni ada kesinambungan dengan di rumah dan di rumah sekolah, di rumah dan di sekolah. Bukan kelakuan dia berubah di sekolah saja, di rumah pun kami nak tahu ada tak perubahan dia, ada tak changes kelakuan dia ataupun masih sama. Dan kami juga perlukan kerjasama daripada ibu bapa. Okay? Yang tu yang pertama. Kemudian setiap progres program ni kami akan kongsikan, share dengan semua guru dalam PLC. Sebab kami adakan kerap kami adakan PLC, jadi kami akan sentiasa update, okay, tentang program promisi ini. Okay. Pada masa yang sama, kami juga mempromosikan program promisi ini, kami promosikan dalam Facebook sekolah kami, kemudian melalui WhatsApp, TikTok dan juga Telegram. Semua saluran sosial tu memang kami dah sebar luaskan supaya mungkin ibu bapa yang lain tu pun nak cuba dengan anak mereka untuk mendapatkan perubahan. Okey, baik, kita dah ke penghujung sebenarnya. Okey, daripada program ini, promosi ini, okey, apa yang kami dapat? Okey, secara keseluruhannya, yang pertama, kemahiran membaca murid meningkat. Okey, tadi kami tunjukkan videonya, memang ada perubahan. Okey, dan pada masa yang sama, murid tu melibatkan diri dengan aktif, okey, dan rasa seronok datang ke sekolah. Okey, bila murid begini yang tidak aktif ni, yang murid galus ni, kebanyakannya akan ada masalah kehadiran. Jadi bila pagi-pagi tu mereka nak buat satu aktiviti fizikal tu, okay, mereka rasa seronok. Jadi masalah kehadiran dalam kalangan murid ni, murid 22 orang murid ni memang berkurangan. Okay. Dan pada masa yang sama, murid ni dah mula berfokus dan sedia untuk mengikuti PDP biasa dalam kelas. Okay. Kami bukan menyelesaikan masalah pembelajaran mereka secara keseluruhan tu memang tak ada, ya, tapi kami program ni memberi penyelesaian untuk perubahan dari segi kelakuan mereka, kelakuan, penampilan, dan basic problem dalam yang 3M tu kan, dalam diri murid tu. Okay, maksudnya kami atasi masalah awal ni dulu dan baru serahkan pada guru mata pelajaran untuk pergi lebih lanjut dengan murid tu. Okey, intervensi yang seterusnya semua. Okey, dan impak yang lain juga seperti tulisan menjadi cantik, tadi ada contoh kan. Okey, dan pada masa yang sama murid mendisiplinkan diri mereka. Seperti pagi tu mereka datang, mereka tahu ambil susun tilam tu, lepas buat exercise. Walaupun cikgu tak ada di situ, kami tak ada di situ, mereka sendiri akan lakukan aktiviti, 3 aktiviti tu ikut masa. Okay, lepas loceng bunyi, mereka akan simpan semua tilam tu, dah masuk kelas dah. Jadi dengan ni dapat mendisiplinkan diri murid juga. Baik. Walaupun kita buat apa saja intervensi lah kat sekolah kan, untuk masalah apa pun, mesti akan ada beberapa kekangan nak sebut. Okay. Jadi kami pun untuk melakukan program ni ada kekangannya. Okay. Yang pertama, ruang yang disediakan tu tidak mencukupi. Kalau perasan di dalam gambar tadi tu,
Okey, memang ada satu tempat yang sempit lah agak nak kata. Okey, untuk letak tilam tu murid untuk buat ke apa senaman buat aktiviti tu. Okey. Masalah ni membuatkan bukan semua murid dapat buat pada masa yang sama. Ada yang terpaksa tunggu untuk giliran mereka. Okey, di sana mereka mengambil masa. Okey, yang kedua tu masa tidak mencukupi. Yang ini kadang-kadang ada murid yang sampai sekolah lambat. Bila mereka lambat tu 40 minit tu mungkin mereka lambat 7.30 macam tu okey, bukan kata selalulah tapi ada kadang-kadang okey mereka datang lambat, masa tu tidak mencukupi. Okey. Tapi walaupun ada kekangan ni kami tetap jalankan juga program ni dengan alternatif dia. Okey. Okey, baik. Jadi secara keseluruhannya kesimpulan, okey, program ni dapat merangsang minda yang cerdas dalam diri murid di mana meningkatkan kecergasan mereka, pada masa yang sama keyakinan diri. Bila dua perkara ni terjadi di situ, secara automatik mereka dah ada minat untuk belajar. Okay. Walaupun mereka menunjukkan perubahan yang sedikit, tapi ada perubahannya di situ. Sebab mungkin akan ambil masa sedikit lah untuk mereka tunjukkan perubahan yang lagi ketara. Okay. Baik. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulan lah. Okay. Promisi ni memang promise. Okay. Promise ada perubahan. Cikgu Mira tadi tanyakan apa promise-nya. Ini promise-nya. Promisi ni memang promise perubahan positif dalam diri setiap murid untuk meningkatkan prestasi mereka. Okay, dan tadi kami tunjukkan bukti-bukti dia untuk menunjukkan perubahan yang terdapat kami rasakan, kami lihat pada diri murid itu. Okay, baik. Saya rasa itu sahaja daripada kami berdua pada hari ini. Harap perkongsian kami ni ada beri sedikit input lah pada semua yang hadir pada hari ini. Baik, kalau ada apa-apa kesalahan atau tersilap kata, minta maaf. Terima kasih. Serahkan balik pada moderator kita pada hari ini, Cikgu Mira. Okey. Mohon stop sharing. Okey. Okay. Okey. Tahniah dan syabas yang tidak terhingga kepada Cikgu Vanita dan juga Cikgu Dana yang telah melaksanakan janji mereka. Promisi yang Okey, memang promise tak? Promise tak? Okey, memang Jadi promise promise. tak? Okey, Okey. terlebih dahulu terima kasih tahniah dan syabas. Okey, di ruangan chat, kejap ya saya simak. Okey, di ruangan chat ramai yang memberikan ucapan yang sangat memberangsangkan, ucapan tahniah Cikgu Dana dan Cikgu Vanita. Well done teachers, Cikgu Logis, tahniah Cikgu, Cikgu Logerani, tahniah Cikgu, perkongsian yang menarik. Cikgu Sumita mengatakan well done teachers. So far semua ucapan ataupun message yang positif dan memberangsangkan. Terlupa pula kawan baik saya, Punita, Cikgu Punita mengatakan very impressive. Okey. Ini ialah antara ucapan-ucapan yang ada dalam chat. Tiada soalan, tapi saya mempunyai beberapa soalan. Ya, Okey. persilakan. Tak adalah, just nak bertanya. Okey. Ya. Saya tengok sebenarnya tilam tu sangat mahal, betul tak? Ya, betul. Tilam tu sangat mahal. Okey. Kalau let's say lah ada sekolah yang nak menjalankan promisi ni, sebab saya tadi tengok ada banyak perubahan. Yang perubahan yang paling saya suka ialah tulisan cantik. Okay. Yes. Tulisan mereka menjadi sangat cantik sebab mereka mempunyai daya fokus yang tinggi. So untuk menulis dengan cantik kita memerlukan daya fokus yang tinggi. So saya sangat suka bahagian tu dan saya sangat suka di mana ada seorang murid perempuan tadi dia membaca dengan
sangat baik. Yang saya rasa buku kan, ini buku saya or something Ya, like ya, that ya, kan. ya. So, macam mana sekolah yang tak ada tilam ni? Apa idea cikgu? Boleh tak cikgu kita bentangkan tikar ke, cuba try? Boleh tak cikgu? Kalau tikar tak boleh sebab otot ni akan Sebab kalau tikar dia ya. mungkin keras sikit lah lantai kan. Dia terus kena tak pakai. baik pun. Saya rasa mungkin boleh dapatkan sponsor ke apa. Bukan nak beli tilam yang sebenar tu. Okay, dalam PJ. Sebenarnya untuk PJ kan kita akan beli. Tilam tu. Kalau tidak Sebab silap saya lah, tikar kalau tu tak silap saya lah, mattress tu, tilam tu, I think satu tilam tu, I think 200 ke 300 plus kalau tak silap saya. yes, Betul memang kan? mahal. Okay, so kita kena beli tilam tu lah kalau nak memastikan benda tu benar-benar berkesan kepada murid. Berkesan, betul. Okay. Mungkin kita usahakan untuk beberapa dulu. Lepas tu kita tunjuk cikgu tu kan tunjukkan perubahan pada beberapa murid dulu. Mungkin pihak sekolah tu sendiri, PIBG ke apa kan, mereka akan, sebab tadi kami tunjukkan maklum balas daripada salah seorang ibu dia kan. Dia memang sangat apa kata gembira sangat dengan perubahan dalam diri anak dia tu. Jadi maknanya kena jalankan dulu, mungkin kita tunjuk kesan dia, kita boleh perluaskan lagi lah. Maybe action speaks louder kot. Yes. Okay, satu lagi cikgu. Sebenarnya promisi ni memang promisi sebab, memang promise sebab cikgu dah berjaya menunjukkan hasil dalam hanya jangka masa 120 hari. Ya. Dalam Itu yang saya kata tadi, ada yang perubahan dia walaupun bukan dari semua aspek. Mungkin murid tu ada banyak masalah. Bukan semua masalah tu boleh ditangani dalam 120 hari tu. Mungkin 1-2 dah dapat. Okey, lepas tu selesai. Sambung balik. So 120 hari ni bermakna lebih kurang plus minus memang 6 bulan 6. Okay, but at least, tapi yang pentingnya bagi pandangan saya, maybe kita tak boleh selesaikan semua masalah. Tapi kalau kita dah selesaikan 2-3 masalah pun kiranya kita dah berjaya. Yes. Itu yang saya kata tadi kan. Kita memang tak boleh tetapkan saya mesti boleh selesaikan semua masalah tu, tak. Sebab dia terpulang pada diri murid tu sendiri pun. Okey. Cikgu, satu lagi cikgu nak tanya. Ni sebenarnya masalah dunia. Semua orang ada masalah yang sama. Kekangan masa. Memang itu masalah. Itu yang kami pun terangkan tadi. Kekangan kami ada dua. Satu ruang, satu lagi masa. Tapi memang kami dah praktiskan murid yang sampai awal tu akan sendiri mulakan program tu, dia akan letakkan tilam di bawah mula program tersebut. Mereka akan murid yang awal buat awal dan boleh balik kelas, dan mereka akan continue dengan nilam, program nilam. So mereka tak akan jam dekat situ lah. Mereka akan tunggu murid yang awal tu akan mulakan dulu. So kita memang sempat menghabiskan jam 40 pagi tu sebanyak 12 orang, 13 orang. Memang kita sempat. Sebenarnya kan saya kena ucapkan tahniah kepada STBS kerana ini sudah dijadikan amalan. Sebab tanpa cikgu di sana, murid-murid boleh datang sendiri buat lepas habis dan terus masuk ke program seterusnya, iaitu program bacaan pagi. Betul tak Cikgu Wanita tadi? Ya, betul. So ini dah dijadikan amalan. So tak perlu pagi-pagi cikgu berdiri di situ dan mengarah-arahkan murid. Betul tak? Ya. Satu Walaupun lagi. cikgu tak ada pun mereka akan teruskan dengan aktiviti mereka. So program akan berjalan. Okey, cikgu, satu lagi ni saya nak tanya. Tadi cikgu ada nyatakan mengenai biji asam Biji asam Jawa. Kenapa cikgu? Sebab mereka kan kena buat 10 kali dalam satu hari. Mereka akan buat 10 kali. So, untuk pengiraan
Saya gunakan biji asam jawa. So dia satu kali triangle crawling, balik dia akan masuk dalam bekas yang Oh, disediakan. So okey. hmm, Okey. So cikgu gunakan biji asam jawa tu sebagai ya, counter lah. Okey. yes. Okey. So ada apa-apa lagi tak cikgu nak share, sebab dekat sini cikgu Kizi Amin dia mengucapkan congratulations Cikgu Dana dan Cikgu Wanita, well done teacher, terbaik, mantap. Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu Dana Lakshmi Segaran. Well done teachers, Cikgu Raja Lakshmi, tahniah Cikgu Dana dan Cikgu Wanita, Cikgu Puvani, well done teachers. Okey, ada apa-apa lagi yang Cikgu Dana dan Cikgu Wanita rasa sekolah-sekolah lain yang turut serta dalam CDL hari ini patut tahu? Maybe Sebenarnya ada juga beberapa sebenarnya ada beberapa sekolah yang datang merujuk sekolah kami tentang ni, dan kami juga memberi penerangan lah pada mereka. Dan saya rasa ada sekolah-sekolah tu sedang jalankan kot program ni dan manfaatkan lah. Jadi melalui perkongsian ni mungkin banyak lagi sekolah boleh peluaskan lagi program ni. Okey, ni Cikgu Dana dan Cikgu Wanita, dia ada buat open calling, mana-mana cikgu nak melawat STBS, boleh pergi melawat, terutamanya ruangan mereka walaupun sempit tapi nampak mantap, just nice. Sebenarnya saya tak boleh cakap sempit, it's just nice untuk mereka susun, buat, lepas tu balik. Kalau besar sangat pun, ruangan dia besar sangat pun, kita kena nak kemaskan benda tu pun lambatkan. Okey, so itu sahaja saya rasa. Tak ada sebarang message. Satu lagi cikgu, ni soalan saya. Boleh tak murid-murid buat dekat rumah sendiri? Boleh? Boleh kan? Kan mereka Boleh. bilang mereka. Ada masalah. Ya. Boleh buat. Okey. Dia saya kata tadi, dia mesti kena ada collaborate dengan ibu bapa, dengan parent, supaya mereka ada kesinambungan program ni. So, ada tak parents ambil video ke, hantar kat cikgu ke? Cikgu, anak saya ada. buat di rumah. Ada. Ada. Maknanya ibu bapa pun, they already know that benda ni betul-betul berkesan. So, they are also actually being a part of sekolah and helping, menolong anak-anak mereka. So, saya rasa tak ada soalan di sini. Dan Cikgu Dana dengan Cikgu Wanita, terima kasih. So, Izzuddin, saya rasa kita boleh bergambar. Ya, boleh. Okey. Mohon semua orang yang berada di ruangan chat Zoom, buka kamera, kita akan mengambil gambar. Hari tu untuk screen T saya buat macam ni. Tapi promise Promise macam ni. Okay. Ataupun promise. I think this is better lah. Mana yang kita tahu Google Class. Alright. Okay, cikgu-cikgu boleh buka kamera masing-masing. Kita akan ambil gambar. Jadi, alhamdulillah hari ini kita boleh ambil gambar dia semua dalam satu frame. Kita akan ambil gambar dalam 3 kali ya. Okay. Ready? Okay, semua ready ya? Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, done. Okay. Thank you, Izzuddin. Saya rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Dana dan Cikgu Wanita atas perkongsian mengenai komisi tadi. Saya harap program cikgu membuahkan hasil yang lebih hebat. Mungkin sebelum ni hanya ada beberapa yang lepas. Lepas ni semua aspek dah boleh lepas. Okey, moga-moga STBS melahirkan murid-murid yang lebih gempak selepas program komisi. Okey, Izzuddin, boleh tak kita lihat poster untuk minggu depan? Okey, inilah untuk minggu depan. Amalan pengurusan bidang kemanusiaan di sekolah. Okey, pembentang kita ialah Cikgu Zarinah binti Adenin dari SMK Tanah Merah Podiksel Negeri 9. Okey, ini berkaitan dengan pengurusan. Okay, guru kanan mata pelajaran berperanan sebagai pemimpin pertengahan MLT yang bertanggungjawab dalam pengurusan kurikulum dan pentadbiran di sekolah.
Pengurusan bidang yang cekap akan meningkatkan kecemerlangan akademik dan sasiah murid selari dengan transformasi sekolah PS25. So, ini saya rasa sangat sesuai untuk PK penolong kanan untuk join dan juga guru-guru untuk mempelajari cara-cara mengurus. Okey, terima kasih. Sehingga itu saja. Terima kasih CDL.